وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره على نهجه وجاهد بجهاد اليوم الدين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. وقال رسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يعطي دين إلا لمن يحب أو كما قال. صدق رسول صلى الله عليه وسلم. Saya hormati Tuan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Sahibul Fadilah Dr. Ilyas, yang saya muliakan Tuan Imam, staf-staf EJK yang berusaha, tuan-tuan para asatizah, ustaz, ustazah, dan lebih dikasihi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah satu kebiasaan dalam diri kita untuk memuji Allah dalam apa jua kerja yang kita buat, apatah lagi dalam apa majlis yang kita dirikan. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa abtar atau kama qala. Maksudnya, setiap perkara baik yang ada nilai yang dimulakan tanpa pujian ke atas Allah, fahuwa abtar, semuanya itu cacat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah lah yang selayak-layaknya diberi pujian. Puji dan syukur itu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang begitu besar Allah kurniakan kepada kita, dan dengan nikmat-nikmat itu jugalah kita dapat hadir bersama-sama ke satu tempat yang Allah suka dan kasih sangat-sangat, yang juga dikenali sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan inayah yang Allah berikan ini dapatlah kita bersama-sama melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah yang baru saja kita selesaikan sebentar tadi. Dan alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah kerana masih diberi kekuatan untuk sama-sama kita berada di dalam satu halaqah yang penuh dengan barakah, yakni al-majalis al-ilmu. Mudah-mudahan kita diberkati dan diredai Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tajuknya umum, saya tak diberi tajuk. Nak kata maulid, Masya Allah, saya rasa hampir 2-3 orang ustaz dah main kupas. Kukuh malam tadi khutbah pun mungkin berkisar kepada maulid kot, Masya Allah. Tadi khutbah saya pun berkenaan dengan maulid juga di Masjid Nurul Ihsan di Langgar, Kedah, Masya Allah. Jadi saya tongkat sedikit dah kita ambil aktibar peringatan tentang kematian, Masya Allah. Kerana Nabi kata, Nabi suruh kita ingat pada satu benda, yakni penghapus segala nikmat, apa dia? Mati. Nabi suruh kita ingat mati banyak-banyak, Masya Allah. Sebab tu Nabi kata bila ada waktu lapang, ziarah kubur. Nabi suruh kita ziarah kubur. Dan sewaktu berada di kubur tu Nabi suruh kita merenung-renung bahawa esok kita pun akan jadi macam tu juga, Masya Allah, tabarakallah. Nah, di mana kita akan pergi selepas kematian kita, Masya Allah. Bagaimana kita sudah berpindah-pindah alam. Sekarang kita berada di alam yang ketiganya kalau tak silap saya. Daripada alam roh, lepas tu pergi ke alam rahim, lepas ini mai ke alam dunia, dan alam yang keempat kita akan pindah selepas pada ini, Masya Allah, yakni alam kubur ataupun alam barzakh.
Sungguh benar ada satu kehidupan di alam barzah. Awalannya Nabi sendiri pun tak percaya berkenaan dengan alam barzah. Sehinggalah Nabi dibawa pergi satu kali oleh malaikat Jibril alaihissalam ditemani dengan malaikat Mikail alaihissalam. Nabi pergi tengok alam barzah, sungguh mengerikan keadaannya, masya-Allah, tabarakallah. Sehingga Nabi datang cerita apa yang Nabi nampak, masya-Allah. Antara seksaan yang Nabi nampak, batu besar dibuang atas kepala manusia, berkecai muka dia, masya-Allah. Sebelum malaikat ambil batu itu, mukanya sambung balik, buah lagi, masya-Allah. Mulut manusia dipenuhi dengan tanur. Itu belum lagi berenang di atas lautan darah, bukan sungai tasik, lautan darah, kata Nabi. Masya Allah. Hadis sahih, hadis riwayat Bukhari, nombor hadis 1386, riwayat Jundub bin Samurah radhiyallahu anhu. Masya Allah, tabarakallah, sahih, masya Allah, apa yang Nabi nampak. Sebab itulah, masya Allah, tabarakallah, kita dinasihatkan untuk kita muhasabah diri kita. Bila kita cakap tentang roh kita, masya Allah, bagaimana jasad kita ni ada rohnya, masya Allah. Berpisahnya roh daripada jasad maknanya kita matilah, masya Allah. Kemana akan perginya roh kita, masya Allah, tabarakallah. Bila nak cakap berkenaan roh ni, dalam Quran Allah pun habaq dah. Pasal roh ni urusan Allah. Allah ajak sikit saja berkenaan dengan roh. Sebab tu Nabi sebut, masya Allah, di mana kita boleh dapati benda ni di dalam kitab roh. Roh manusia ni ada dua jenis. Roh manusia ada dua jenis, kata Nabi. Satu roh mun'ammah, satu lagi roh mu'azzabah. Apa dia roh mun'ammah, apa dia roh mu'azzabah? Roh mun'ammah ini adalah roh yang Allah Subhanahu wa taala kasih pada dia, Allah sayang pada dia. Karena kemungkinan besar Allah redha dengan amalan dia. Manakala roh mu'azzabah adalah roh yang akan menerima azab kerana Allah benci pada dia, masya-Allah, tabarakallah. Apabila datang ajal kepada seseorang di mana rohnya itu adalah roh mun'ammah, maka Allah akan panggil malaikat maut dan Allah akan bagi tahu dekat malaikat maut, ini roh ini aku sayang pada dia, aku suka dia. Bila kau cabut rohnya itu daripada jasadnya, biarlah dia dalam keadaan tidak sedar ataupun tidak mengalami sebarang kesakitan. Bila Allah berfirman sebegitu, maka akan datanglah malaikat maut itu kepada si fulan ataupun si fulanah yang nak meninggal itu. Apa kata malaikat maut? Ya ayyatuhan nafsul, ya ayyatuhan nafsul thayyibah, irji'i ila maghfiratin minallahi wa ridwanik. Wahai roh yang baik, roh yang Allah sayang, sekarang tiba masanya kau keluar daripada jasad ini untuk mendapat keampunan dan keredaan Tuhan. Allah sayang pada kamu. Apabila malaikat maut sebut sedemikian, apa akan jadi pada roh tersebut? Nabi bersabda melalui satu hadis, kata Nabi, masya-Allah, fatashilu kama tashilu khatratan min fayyil siqah, atau kama qala. Nabi kata fatashil. Fatashil ni maksud dia mengalir. Maka akan mengalirlah roh itu keluar daripada jasadnya, kata Nabi, masya-Allah. Mengalir ni macam mana? Lagu kita tuang ayak lah tadi. Mengalir, masya-Allah, tabarakallah. Dia keluar macam mengalirnya ayak, masya-Allah, tabarakallah. Begitu senang dia keluar, subhanallah. Sebab tu kadang-kadang kalau kita perasaan, masya-Allah, kadang orang meh dia doa atas saf, dia takbir, Allahu Akbar, jatuh mati, masya-Allah. Ada. Kadang-kadang dia sujud, masya-Allah, tak bangkit, tengok mati dah, masya-Allah. Pasal apa? Fatashil, kata Nabi, dia mengalir keluar. 2-3 minggu lepas, masya-Allah, keluar dalam paper semua, viral. Ada seorang dekat Masjid Ampang, kalau tak silap. Dia bukan muazzin, dia bukan Bilal pun, dia saja pergi azan subuh saja hari Jumaat. Dia laungkan azan, masya-Allah, sampai dekat asyhadu an la ilaha illallah. Itu orang tak dengar suara, koko speaker rosak ke apa, pipi tengok kawan dah mati dah, masya-Allah. Kadang dia tawaf Kaabah, masya-Allah, depan Kaabah dia rebah mati, masya-Allah, tabarakallah. Ani roh yang Allah sayang, masya-Allah. Kadang kita sendiri pun tak tahu, dia elok saja. Malam tu dia cakap elok saja, pagi tu mai tengok semayang, dia mati dalam semayang. Masya-Allah, tabarakallah. Naik atas mimbar hari Jumaat, masya-Allah, khatib, subhanallah.
Ittaqullah usikum wa hiya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sampaikan bertakwalah kamu kepada Allah. Jatuh mati. Kita pun dapat video tu kan, masya-Allah, Masjid Bukhari dekat Al-Ustaz. Nak jadi cerita, lepas dia meninggal atas mimbar tu, selang 2 minggu saya pula naik mimbar tu juga. Punyalah ketak kaki saya, ya Allah. Pegang tongkat pun ketak, masya-Allah. Tak apalah kalau mati kan. Tapi takut mati tu semua dah, tidak kan, masya-Allah. Kita ni dalam hidup kita macam-macam sakit yang kita sudah lalui kan. Sakit patah tangan, patah kaki, sakit kepala, sakit pinggang, sakit lutut, sakit gout, macam-macam sakit sudah lalui. Cuma satu sakit saja belum lalui, sakit mati, masya-Allah. Nah, semua pun takut juga, nak kata lagu mana kan, masya-Allah. Malam ini, saat ini kita meninggal, saat ini kita meninggal. Kita tak boleh tolak. Tapi nak dapat kematian macam itulah, nak jadi roh mun'amah itulah, masya-Allah. Nah. Kadang-kadang sujud di Raudah, ni bawah itu viral, Pak Arab seorang. Dia sujud di Raudah Masjid Nabawi, dalam keadaan sujud dia mati. Masya-Allah. Itu fatashil kata Nabi. Dia mengalir subhanallah. Saya pun ada pengalaman juga, masya-Allah, semayang subuh hari Jumaat macam ni lah. Mai hari Jumaat kita lazimnya disunatkan untuk membaca surah Sajadah, betul tak? Hari tu kebetulan masjid tu imam tak pi, imam cirit ke apa tak tahu, masya-Allah, dia tak pi. Depa bu pakai duk cari siapa nak jadi imam, lain-lain adalah imam pencen. Tuan tu umur 88 tahun, masya-Allah. Disebabkan dia hafal Sajadah dengan insan, dia lah naik imam. Ya Allah, dia jadi imam, masya-Allah. Satu ayat dia baca, bila nak habis pun tak tahu, masya-Allah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Tu dia tarik burda satu macam, masya-Allah. Ada satu palung duk sebelah saya duk goyang satu macam. Saya tengok dia ni awak satu macam, sabarlah baby. Tengok dia lagi punya kuat dia goyang, masya-Allah. Dia ni sakit ke apa? Tak apalah. Tiba-tiba dia rebah, masya-Allah. Terkejut saya. Masya-Allah, mati syahid sebelah saya pagi Jumaat dalam solat ni. Oh ya Allah, hebat. Nak buat lagu mana? Buat dia ajalah, masya-Allah. Tiba-tiba mayat bangkit.
Masya Allah kata Nabi. Nak cabut Masya Allah, punyalah payah roh itu nak dikeluar. Sebab dia pecah, hancur Masya Allah. Malaikat maut akan guna kuasa penuh dia. Berapa kali penampak penumbuk tahu dia tarik juga Masya Allah. Sakitnya waktu itu yang kita sebut sakaratul maut Masya Allah. Teramat-amat sekali Masya Allah tabarakallah. Tak terkata. Nabi kata nak tahu sakit dia macam mana, hampa ambil satu besi, bagi panas tahap maksimum, lepas tu ambil bulu-bulu kambing, bagi basah bulu-bulu kambing tu, leret besi tu atas bulu kambing tu. Itulah sakitnya kata Nabi. Masya Allah tabarakallah. Hak ni mu'azzabah. Ini dua jenis roh Masya Allah akan berada di alam barzah. Lama mana ada di alam barzah, wallahu alam. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun, dan mereka akan berada di alam barzah sehingga dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali pi mana pula? Mahsyar. Alam mahsyar, final revelation bagi kita, akan berada di mahsyar. Semua kita akan dikumpulkan di alam mahsyar. Masya Allah tabarakallah. Sampai di mahsyar. Sebelum tu kita nak tahu mahsyar ni apa dia sebenarnya. Saya kah itu nampak kopiah saja, lain semua tak nampak. Saya dulu adalah masuk dalam RTM TV1 kan. Lepas pada tu tak dapat dah jemputan. Saya pun heran pasal apa dia tak panggil. Ada kawan bagi tahu mungkin depa ada orang komplain kot hang tak nampak dalam TV sebab tu kot. Masya-Allah. Ni pun tak nampak juga kan. Nak buat lagu mana. Baik. Kita tengok keadaan mahsyar macam mana. Subhanallah. Mahsyar ini adakah dia serupa macam alam yang kita duduk hari ini? Ada pokok, ada sungai, ada laut, ada gunung, macam tu kan mahsyar? Tak, Nabi sebut dalam satu hadis. Apa Nabi kata? Nabi sebut, innakum tuksharuna yaumal qiyamah ala ardin bayadha afra'in faqad satin nakid laisa fiha alamun lihat atau kama qal. Nabi kata innakum tuksharuna yaumal qiyamah, hampa semua ini akan dibawa pergi ke satu tempat pada hari kiamat kata Nabi. Apa tempatnya? Ala ardin bayadha, di atas sebidang tanah yang luas. Luasnya macam mana? Luasnya boleh menempatkan segala makhluk daripada zaman Nabi Adam AS sehingga kiamat. Semua akan berada di atas itu Masya Allah. Ala ardin bayadha. Bayadha ni apa dia? Putih. Itulah mahsyar. Mahsyar ini sebidang tanah yang luas lagi mata memandang, yang berwarna putih kata Nabi. Putih pelka, putih susu ustaz, wallahualam. Yang tu saya tak tahu. Yang saya tahu lebih putih dari saya lah. Tengok atas tu pun tahu dah. Saya hari itu pergi Terengganu. Saya adalah antara pengkuliah utara yang kerap pergi ke Terengganu. Masya Allah. Satu hari saya pergi Terengganu tu, saya habis-habis kuliah, saya balik ke bilik hotel saya. On the way saya balik, saya tengok ada satu maklum dia buka kedai keropok lekok. Saya tengok 10:30 malam dia buka kedai keropok lekok. Masya Allah. Jadi saya pun berhenti kereta, kok nak pergi beli keropok lekok tu lah. Saya pipi, saya duduk depan tu, saya tengok ada satu maklum dia tengah goreng keropok lekok. Dia tunduk, saya duduk depan. Dia tak nampak saya, dia tunduk dia goreng. Jadi saya pun order lah. Saya kata makcik keropok lekor rebus 5 rial. Tak. Lagi cukup itu saja makcik. Baik-baik. Dia angkat kepala tengok, saya terkejut dia. Dia Masya Allah. Terlepas sudip dia semua Masya Allah. Nah. Dia kalih belakang, dia marah dia punya pekerja. Customer ada depan, kenapa mu pergi tutup lampu dia lah. Dia ingat dia tak nampak saya orang tutup lampu ke apa. Dia ingat gitu. Saya kata lampu menyala lah kan. Masya Allah. Kalau saya memang lagu tu kan. Putih tu. Warna mahsyar ini putih. Lepas tu Nabi kata apa? Afrod. Afrod ini apa dia? Merah ke merah-merahan. Putih itu akan tukar menjadi merah kemerah-merahan seperti apa? Lautan merah. Pasal apa? Panai kata Nabi. Panainya macam mana? Faqad satin nakid, seperti roti yang sedang dibakar kata Nabi. Masya Allah tabarakallah. Pasal apa panainya? Kata Nabi, bahang daripada api neraka. Tu dia.
Bukan api neraka. Bahang yang keluar daripada neraka tu, Masya Allah, akan tukar mahsyar yang asalnya Allah ciptakan putih menjadi merah kemerah-merahan, panas gila. Kita ada di situ. Kita manusia semua makhluk akan dihimpunkan di situ. Sampai-sampai di mahsyar, kita akan dibahagikan kepada 3 kumpulan. Manusia akan dibahagikan kepada 3 kumpulan di mahsyar. Dalilnya apa? Suratul Waqiah ayat yang ke-7. Wa kuntum azwajan salasa. Ada tak kita bacakan Waqiah kan? Suratul Waqiah. Tengok, cek tengok. Ayat nombor 7 ke apa? Ayat 7 kot. Wa kuntum azwajan salasah, dan mereka akan dibahagikan kepada 3 kumpulan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan apa kita tak tahu. Mungkin A, B, C. 1, 2, 3. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi yang wujud 3 kumpulan. Masya-Allah. A, B, C. Masya-Allah. Baik. Manusia jenis macam mana yang Allah akan himpunkan di dalam kumpulan A? Siapa yang pilih kumpulan ini? Allah. Kita sikit pun tak ada kuasa. PPR, ya Allah, main saya duduk kumpulan B boleh dah. Hak dunia ni kita punya, serupa kita punya. Nak solat lah, tamu solat pun lantak lah. Tidak. Nak puasa lah, tamu puasa pun lantak lah. Kan? Nak beribadah lah, tamu ibadah pun lantak lah. Tapi sejak alam barzah sampai mahsyar, apa pun kita tak boleh buat, semua kehendak Allah. Maka Allah yang akan pilih kita. A, B, C. Sini tak suka lompat lah. Tidak kan? Ni tak suka lompat sana. Sana tak suka lompat sini. Tak apa. Dunia punya pasal. Nah, kan Allah sebut dunia ni apa dia? Illa mata'ul ghurur. Tempat yang memperdayakan hampa sahaja. Tapi sinilah banyak kita duk percaya sangat kan, masya-Allah. Pi mahsyar baru tahu. Baik, siapakah manusia yang pertama yang Allah, manusia jenis macam mana yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di kumpulan A? Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 71. Surah Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirnakum liqa'a yaminkum haza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Ini kumpulan pertama. Siapa dia? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Apabila orang-orang kafir dibawa ke dalam neraka jahanam berbondong-bondong, kata Allah, hatta iza ja'uha, apabila mereka sampai dekat neraka, futihat abwabuha, dibukakan pintu neraka kepada mereka. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata para penjaga pintu neraka, alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum, bukankah pernah datang kepada kamu rasul-rasul yang membacakan kepada kamu tentang kebenaran ayat-ayat Tuhan? Wa yunzirnakum liqa'a yaminkum haza, tidakkah mereka memberi peringatan kepada kamu tentang hari ini, hari akhirat? Qalu bala, mereka menjawab. Siapa? Orang kafir menjawab. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Benar, waktu kami hidup di dunia ini datang macam-macam rasul, ulama dan ustaz dan banyak yang memberi nasihat kepada kami. Tapi apa yang boleh kami buat? Kami yang pilih jalan kafir. Semua kafir ke dalam neraka jahanam. Minta maaf cakap sedihnya, termasuk ibu ayah saya, kalau mereka pun tak mengucap macam saya, Masya Allah. Andai kata kalau mereka tak dapat hidayah, begitulah keadaan mereka. Ayah saya meninggal sudah 2 tahun lepas, Masya Allah. Sampai dia meninggal, dia tak pernah tengok wajah saya. Lepas saya masuk Islam, mereka halau saya keluar. Lepas tu sudah tak tengok saya, ayah saya. Last saya pergi tengok jenazah ayah saya saja, Masya Allah, di Pulau Pinang. Tinggal emak saja.
Saya doa banyak-banyak, mudah-mudahan mak saya dikurniakan hidayah. Ibu-ibu, Masya Allah, ayah-ayah, doalah sama untuk ibu saya juga dapat hidayah seperti mana saya dapat dulu kalanya. Masya Allah. Semua ke dalam neraka jahanam tanpa dihisap. Tidak ada perbicaraan ke atas orang-orang kafir kerana Allah tak nak tengok mereka, Allah tak nak pandang, Allah tak nak dengar. Ya ayyuhalladzina kafaru la tatazirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Dalam surat Tahrim Allah sebut dah, hai orang-orang kafir, jangan datang depan aku pada hari ini. Hari apa? Hari akhirat. Untuk apa? Untuk mengemukakan perbicaraan kamu. Aku tak dengar, kata Allah. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu akan terima balasan atas perbuatan kamu, kata Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, apa puncanya kata-kata Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala nampak macam tak mau peduli dengan orang kafir ini, Masya Allah. Sedangkan kata orang kafir, ada juga orang kafir yang baik. Tidak, mak saya seorang yang baik, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa Allah tak nak pandang kebaikan mereka? Masya Allah, begini sajalah tuan-tuan. Apa saja kebaikan ataupun apa saja dosa yang kita buat, ada pengampunan di sisi Allah, melainkan dosa syirik kepada Allah. Hani tak ada. Oh, kalau syirik ustaz bukan orang kafir aja, orang Islam pun ada yang syirik. Tidak. Kalau ada, welcome to the hell. Itu juga Masya Allah. Kadang kita tak faham bila kita sebut tentang syirik. Apa yang kita faham tentang syirik? Orang kata syirik ni ustaz, dia menduakan Allah. Boleh jadi syirik ni ustaz, dia menyengutukan Allah. Ya, betul. Tapi bukan itu saja syirik. Kalau kita nak faham tentang syirik secara keseluruhannya, Nabi pernah bersabda di dalam satu hadis riwayat Tirmizi, di mana Nabi bersabda, inna baina rajuli baina wa syirki wal kufr tarka salat, kata Nabi. Masya Allah, kama qala. Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufr tarka salat. Sesungguhnya seseorang itu sedang berada di antara sempadan syirik dan kafir, tarka salat, bila dia meninggalkan salat, kata Nabi. Allah. Sebab tu kalau ada kawan-kawan kita yang tak solat, tolong nasihat dia, suruh solat cepat-cepat. Masya Allah. Jangan tanya kepada mereka, hang sudah makan kah belum? Dah, hang tanya kepada dia, sudah solat kah belum? Masya Allah. Kerana amalan pertama yang akan dihisab ialah solat. Ya. Kalau ada, Allah tak berfirman dalam surah Al-Maun, kalau tak silap saya, apa dia? Fawailul lil musallin. Ada ayat tu, ada kan? Apa maksud ayat tu? Celaka besar bagi orang yang semayang. Tu dia. Ingat tak, semayang saja celaka, tapi Allah sebut dalam ayat ni, orang yang sembayang pun celaka. Tu dia. Siapa dia yang celaka? Alladzina hum an salatihim saun. Dia ayat ni. Betul? Betul. Apa dia? Mereka yang berada dalam keadaan lalai dalam menyempurnakan solat, kata Allah. Itu dia. Lalai itu apa maksud lalai? Dia tak khusyuk. Betul ke dia tak khusyuk? Kalau Allah kata orang yang tak khusyuk tak boleh masuk syurga, confirm semua kita neraka. Siapa pernah khusyuk dalam solat? Siapa pernah khusyuk dalam solat? Saya masuk Islam tahun 2005. Lani 2020, 15 tahun dah saya masuk Islam. Boleh potong pulut kuning dah lepas ni, Masya Allah. 15 tahun dah saya Islam, sekali tak pernah khusyuk, malum. Dia main-main Allahu Akbar, kunci motor aku ambil awal tadi. Saya baik ada. Kalau tak ada, sampai imam bagi salam, kunci motor yang dia ingat. Betul tak? Ada satu hamba Allah ni, dia nak khusyuk punya biasa. Dia masuk dalam bilik tidur, dia hambat anak bini dia keluar. Hambat keluar dia tak. Kena salat. Fan pun tak buka, tak mau dengar bunyi, langsung nak khusyuk. Allahu Akbar, barulah tenang. Tu pun tak khusyuk dah.
Nak kata khusyuk lagu mana? Allah tak kata orang yang tak khusyuk ni tak boleh masuk syurga. Itu ayat dia kot. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kan masya-Allah. Itu ayat dia. Yang ni Allah kata beruntung, qad aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Ni satu anugerah yang terindah saja. Tapi Allah tak kata orang yang tak khusyuk tak boleh masuk syurga. Betul tak? Yang ni Allah tak kata fi, yang ni Allah kata an, alladzina hum an salatihim saun, iaitu mereka yang berada di dalam keadaan lalai dalam menyempurnakan solat. Apa maksud lalai? Ada dua perbahasan. Yang pertama kata ulama, kalau tinggal satu waktu solat pun automatik 4 tu Allah buang. Faham tak? Lohor dia semayang, asar dia semayang, maghrib dia semayang, isyak pun dia semayang, mai subuh dia tak semayang. Subuh dia tak boleh bangun. Maknanya dia buat 4 waktu. Awak subuh hang tak buat, payah nak bangunlah. Tak apa, Allah faham. Tahu tak penyakit orang kita tu apa dia? Allah faham. Tahu? Awak hantar mai kuliah semalam, memang siap nak pergi, tapi itulah dia mai satu macam yang letih. Tak apalah, Allah faham. Tu dia semua Allah faham. Kan? 4 waktu dia buat, satu waktu saja dia tak boleh buat. Empat waktu tu sia-sia bagi dia, kata ulama. Allah tolak. Pasal apa? Sama lah macam kita pergi bank. Betul tak? Ada berapa digit akaun kita? 12 digit. 1126420333128. Maybank, akaun bank saya. Siapa nak buat duit boleh, tak ada masalah kan? Boleh tak kita pergi dekat teller tu, dekat kaunter tu, kita bagi sebelah nombor saja. Ada sebelah saja aku ingat, satu lagi aku tak ingat, pandai-pandai hang bagi duit. Dia bagi tak duit? Confirm dia tak bagi. Macam kad ATM kita ada 6 digit kan? Pi jolok kad tu, tekan 5 digit saja. Lantak hang lah, aku 5 saja aku ingat. Hang bagi duit. Ada ATM tu keluar duit. Sampai kiamat takkan keluar duit. Betul tak? Macam tu jugalah kalau Allah perintahkan 5 waktu. 5 waktulah kena buat. Yang hang pandai-pandai pergi buat 4 waktu. Pasal apa? Rugi total, buang. Ulama kata. Yang kedua, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebut, siapa yang sengaja melambat-lambatkan waktu solat fardu tanpa sebarang alasan syar'i juga termasuk geng yang celaka. Tu dia. Dia semayang 5 waktu malum, tapi dia semayang bukan ikut waktu semayang, dia semayang ikut waktu dia. Macam mana? Subuh 9.45 baru dia semayang. Lohor pukul 4 baru dia semayang. Mai asar 6.59 baru dia semayang. Maghrib pukul 8 baru dia semayang. Isyak pukul 12 tengah malam. Bukan ada apa-apa alasan. Masya Allah. Tengok abang kita Food Panda pun dia main semayang. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berkati dia. Masya Allah. Kan? Ada pada diri kita mau tak mau semayang. Masya Allah ikut pada waktu. Itulah sebenarnya. Dia ni tak ada apa-apa alasan. Dia bukan kerja macam dia orang ni. Dia bukan ada apa dalam keadaan musafir. Dia bukan ada mesyuarat. Bukan. Apa pun tak ada. Dia dengar azan. Tapi dia sibuk dengan apa? Masya Allah. Datang ni. Baru azan aja. Kan? Baru azan aja. Kan? Masya Allah. Tuan-tuan. Ani pun kata Allah celaka juga. Dia walaupun dia semayang 5 waktu. Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Tu kena jaga solat. Masya Allah. Baik, itu kumpulan A. Kumpulan A lah. Semua ke dalam neraka tanpa dihisab. Mari kita tengok kumpulan B. Siapa dia yang akan berada di dalam kumpulan B di mahsyar. Allah berfirman di dalam surah Zumar ayat 73. Dalam surah Zumar, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 73 kalau tak silap saya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masyaallah, ni dia kumpulan kedua. Siapa dia? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam syurga berbondong-bondong, kata Allah. Hatta iza ja'uha, apabila mereka sampai dekat syurga, wa futihat
wa futihat abwabuha, sedangkan pintu syurga dibukakan kepada mereka. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata para penjaga pintu syurga, salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu, tibutum, berbahagialah kamu. Kenapa? Fadkhuluha khalidin, kamu akan kekal di dalam syurga selama-lamanya. Siapa dia? Orang-orang bertakwa. Kena azan kah? Tak ada kan? Tokoi kau no. Perlu azan kah? Tak ada nah. Alhamdulillah. Tokoi kan ah? Masya-Allah. Kena ada limit dah. Boleh nah. Lagi sikit saja, masya-Allah. Nah, sekali-sekala mai hantam tokoi, masya-Allah. Nah. Baik nah. Kumpulan B ini, kata ulama, mereka akan masuk ke dalam syurga tanpa ada perbicaraan. Dia direct masuk ke dalam syurga. Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada perbicaraan sikit pun ke atas mereka. Maknanya, dia bangkit daripada alam barzah, dia sampai dekat mahsyar, dia berhimpun di kumpulan B, terus ke dalam syurga. Tidak ada perbicaraan bagi mereka. Masya Allah, tabarakallah. Siapa dia? Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Subhanallah. Cuma kalau kita perhatikan satu ayat ni, orang kafir Allah kata apa? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Betul tak? Futihat abwabuha. Untuk orang-orang yang bertakwa ni Allah kata apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Perasan tak ada perbezaan dari situ? Ada. Satu ayat Allah tambah apa dia? Wow. Kan? Padahal Allah boleh sebut futihat abwabuha saja. Macam mana Allah sebut dalam ayat untuk orang kafir, hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Tapi untuk orang bertakwa ni Allah sebut apa? Hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Kenapa Allah tambah wow di situ? Padahal Allah boleh sebut futihat abwabuha saja, dibukakan pintu syurga kepada mereka. Masya Allah. Apa sebab Allah tambah wow di situ? Cuba rujuk Quran tengok. Mesti ada perkataan wow tu. Inilah orang kata cantiknya bahasa Al-Quran. Kalau kita mengaji nahu, sorof, balaghah, arud, bahasa, Masya Allah, bila baca Quran seolah-olah macam kita, Allah sedang berinteraksi dengan kita. Dalam perkataan wow itu, kata ulama tafsir, Allah nak bezakan antara nikmat dan juga seksaan. Antara nikmat dan seksaan. Maknanya kata ulama, orang-orang kafir bila dia sampai dekat neraka, hatta iza ja'uha futihat abwabuha, bila mereka sampai dekat neraka, dibukakan pintu neraka kepada mereka. Betul, dibukakan pintu neraka dekat mereka. Tapi bila? Wallahu alam, tu tak tahu. Maknanya walaupun mereka sudah sampai dekat neraka, pintu neraka tidak dibukakan lagi, kata ulama. Pasal apa? Kerana mereka terpaksa tunggu. Kenapa? Kerana tunggu itu pun adalah satu seksaan yang sangat memeritkan. Tunggu itu pun adalah satu seksaan yang sangat-sangat memeritkan. Tuan-tuan tahu macam mana seksanya menunggu, tuan-tuan? Tolong tanya kepada bakal Perdana Menteri yang ke-8 kah yang ke-9 tu, Masya Allah. Lama mana kawan dia tunggu kan? Kesian kah dia, Masya Allah. Sakit hati. Sakit di patah, kita buat politik pula. Tukar. Kau macam saya kan? Contoh orang kata Ustaz Syah Syamugam bakal pengurusi Masjid Taman Purudah. Weh, Masya Allah, bakal pengurusi. Tapi bila umur saya 80 tahun barulah nak jadi. Tunggu seksa dah. Seksa itulah akan berlaku kepada orang kafir ni, Masya Allah. Dia sampai dekat neraka, Allah tak buka lagi pintu neraka. Tunggu. Lama mana Allah punya pasai, Masya Allah. Manakala orang yang dijanjikan masuk ke dalam syurga, wa futihat abwabuha, maknanya dia sampai dekat syurga, pintu syurga sudah dibuka dah. Subhanallah. Siapakah mereka? Orang-orang yang bertakwa. Tadi ada imam sebut ittaqullah. Ayat pertama dia mula apa? Saya pesan kepada diri saya dan juga hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, yakni melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan hidup kita diberkati di dunia dan diredai di akhirat. Ada dia sebut lagu tu tadi, masya-Allah. Kalau dia tak sebut takwa, sah khutbah tadi sikit pun tak sah. Ada apa dengan takwa? Ani syurga. Allah janji syurga. Kita berpuasa untuk apa? La'allakum tattaqun. Kan Allah sebutkan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Baik, siapa orang bertakwa ni?
Siapa orang bertakwa? Ustaz, orang bertakwa ni adalah orang yang tidak amalan dia banyak sangat. Boleh jadi. Orang yang bertakwa ni ibadat dia luar biasa. Boleh jadi. Orang yang bertakwa ni pahala dia banyak, ustaz. Boleh jadi. Baik. Ada seorang ulama tafsir yang sangat masyhur. Nama dia Syekh Syekh Nisaburi Adam. Syekh Nisaburi Adam, seorang ulama tafsir. Nama kitab dia As-Siha An-Nisaburi. Syekh Nisaburi ini, dia tafsir ayat ni, katanya orang yang bertakwa yang Allah maksudkan dalam ayat ini bukan semestinya banyak pahala, bukan. Dia bukan banyak beribadat, bukan. Dia juga bukan banyak amalan dia, bukan. Dia boleh jadi siapa saja termasuk diri kita. Dengan satu syarat. Apa dia? Sebelum dia mati atau sewaktu dia mati, Allah ampunkan ke semua dosa-dosa dia. Inilah orang yang bertakwa yang sebenarnya. Faham tak? Sebelum dia mati atau sewaktu dia mati, Allah ampunkan ke semua dosa-dosa dia. Maknanya dia pergi menghadap Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan kosong dosa tak ada. Masya Allah, hebat orang ni. Ada orang yang Allah janjikan bagi pengampunan daripada dosa kesemuanya. Ada 4 kategori. Selalu imam baca dalam doa. Kokot bila mai bulan Ramadan, imam baca doa tu. Surah An-Nisa ayat 68. Wan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Ini 4 kategori. Tak ada dosa langsung, direct ke dalam syurga. Siapa dia? Wan nabiyyin. Siapa dia? Nabi dengan para rasul maksum terus ke dalam syurga. Masya Allah. Yang kedua, wasiddiqin, orang-orang yang benar seperti Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita ni As-Siddiq gak? Dengan bini pun bohong hari-hari, Masya Allah. Yang ketiga, mai siapa dia? Wasyuhada, orang yang mati syahid. Kita ni belum tentu mati syahid, betul tak? Tu hari tu dekat Christchurch di New Zealand, 52 orang Islam ditembak mati. Ingat lagi tak peristiwa tu? Pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam, Masya Allah, dalam keadaan suci, bersih, berwudu, sedang melaksanakan ibadah Jumaat, disaksikan para malaikat yang bertebaran di dalam rumah Allah. Datang seorang teroris, tembak, 52 orang mati. Semua mati syahid. Kita belum tentu mati macam tu, melainkan kita pergi upah orang. Lagi aku semayang, hang mai tembak aku, boleh tak? Itu bukan mati syahid, itu mati katak. Masya Allah. Yang keempat, wassalihin, orang yang saleh. Belum tentu Allah terima amalan kita, betul tak? Masya Allah. Lagi 2 kategori Syekh Nisaburi Adam tambah. Siapa dia? Yang kelimanya, mereka yang mati meninggal di mana? Di Madinah ataupun di Mekah saat mengerjakan haji dan umrah. Sebab tu Nabi kata doa minta pada Allah mati di Madinah, confirm syurga. Yang keenam siapa dia? Mu'allaf. Siapa dia? Orang yang baru masuk Islam. Masya Allah. Saya tak boleh 15 tahun, dosa banyak. Masya Allah. Ada orang hari ini dia mengucap dia masuk Islam, esok dia mati. Ada orang hari ini masuk Islam, genap seminggu mati. Ada orang yang hari ini masuk Islam, mai sebulan dia mati. Masya Allah, syurga bagi mereka. Kerana apa? Kerana Nabi pernah habaq dekat seorang lelaki daripada kabilah Muharib. Dia ni kutuk Nabi senantiasa. Nabi doa bagi dia dapat hidayah. Allah kurniakan hidayah, dia masuk Islam. Masya Allah, dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasul, istaghfirli. Ya Rasulullah, ampunkan dosa saya. Apa kata Nabi? Masya Allah, inna Islam yuhibbu ma qablahu minal kufri. Sesungguhnya Islam yang ada pada kamu telah mengampunkan segala dosa yang kau buat waktu kau kafir dulu. Allah, ni yang keenam, mu'alaf. Jadi kita ni adakah peluang nak masuk direct ke dalam syurga? Kita nak letak diri kita di mana? Dalam kategori dalam 6 ni nak letak yang mana? Ada peluang tak? Ada. Jangan risau. Ada satu peluang Allah bagi kepada, khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Taubat nasuha. Hanya dengan satu perbuatan daripada diri kita, taubat nasuha, segala dosa kita dicucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar. Itulah yang nak kata rahmat Allah ni subhanallah lebih besar daripada dosa yang kita buat. Masya Allah.
Kerana itu juga Allah berfirman di dalam surah Zumar juga ayat 56 ke 53, saya kurang pasti. Di mana Allah berfirman apa dia, masya-Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, apa sebab maksud ayat dia? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, Muhammad, kau katakan kepada hamba-hamba aku yang telah melampaui batas diri mereka. Siapa dia? Kita yang penuh dengan dosa. Apa Allah kata? Banyaknya dosa kita. Apa Allah kata? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Yalah dosa kamu banyak, tapi Allah punya rahmat lagi besar daripada dosa kita. Apa Allah janji? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya aku akan ampunkan ke semua dosa-dosa kamu. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sayang pada kita. Kalau malam ini sebelum kita keluar, kita taubat kepada Allah, kita menangis, ya Allah, saya menyesal dengan perbuatan saya selama ini, dengan dosa-dosa yang saya buat, ya Allah. Tuan-tuan, keluar kosong dosa kita, malam mati. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allahu akbar. Syurga direct bagi kita, subhanallah. Itulah kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu jasa besar Nabi buat untuk kita. Masya-Allah tabarakallah. Rugi kalau kita tak ambil peluang, kan? Masya-Allah tabarakallah. Katakan kita berada di kumpulan B, masya-Allah. Siapa yang akan memimpin kita ke dalam syurga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah yang akan ada di depan sekali. Belakang Nabi segala nabi dan para rasul, belakang dan kita. Nabi akan bawa semua rombongan ke dalam syurga. Sebab tu Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, ana aksarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalahu yaqrabal jannah. Aku adalah seorang nabi yang paling happy, paling gembira pada hari kiamat. Wa ana awwalahu yaqrabal jannah, dan aku adalah orang pertama akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi kata ana aksarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah? Aku adalah seorang nabi yang paling bahagia pada hari kiamat, sebab umatnya paling ramai. Subhanallah. Di mana? Dalam syurga. Sebab itulah Nabi suruh kita buat anak ramai-ramai. Sekarang punya muda-mudi salah akidah banyak dah. Pasal apa? Pagi menikah, malam buat family planning. Kan? Bang, kita bini kata, bang, kita anak 2 orang cukup dah. Laki tanya, kenapa 2 orang? Lah ni GST tak ada, SST ada. Bawa 100 pergi pasar malam, cokodok dengan temenung aja dapat. Tu dia. Lagipun kos nak jaga badan saya, nak jaga kerampingan 3,000 sebulan. Lepas tu dekat tempat kerja, makcik-makcik tu kata kalau perempuan anak ramai, badan macam trailer 40 kaki. Terkejut laki. Kalau macam tu seorang anak cukup. Pula dah. Salah akidah. Nabi kata apa? Kahwin dengan perempuan yang subur, yang boleh buat anak ramai. Masya Allah. Takut apa? Takut rezeki. Takut tak cukup duit, Ustaz. Tak cukup rezeki. Rezeki siapa punya? Allah yang punya. Tengok orang motong getah, anak tak pernah kurang 10 orang. Betul tak? Dia kereta pun tak ada. Depan motor saja. Depan 5 orang anak, belakang 5 orang anak. Belakang sekali bini. Itu pun sebab mengandung yang ke sebelah. Masya Allah. Pergi ke klinik, misi pun terkejut. Malung, palung tu tak ada kerja kah? Kerja? Mesti tak pergi kerja. Pergi kerja. Kerja apa? Motong getah. Habis macam mana setahun seorang anak, setahun seorang anak, setahun seorang anak? Alah, musim tengkujuh palung tak pergi motong getah. Dia pergi mana? Dia main motong malung. Tu Masya Allah. Dia setahun seorang anak. Risau apa? Masya Allah. Buat anak ramai-ramai. Nabi nak tengok umat dia paling ramai di akhirat, di dalam syurga. Selamat cuba. Masya Allah. Dah tak boleh dah Ustaz, nak buat macam mana? Kopi macam-macam kopi adalah ni. Tidak kan? Baru ni saya kena kopi pacar langit sampai ke telinga dia pacak, Masya Allah. Cuba tengok, Masya Allah. Baik, Nabi akan bawa kita ke dalam syurga. Masya Allah. Nabi adalah orang pertama masuk ke dalam syurga. Masuk dengan izin Allah. Nabi keluar balik. Nabi keluar tu pergi mana sebenarnya? Kumpulan C. Yang ketiga, final punya kumpulan. Apa masalah dengan kumpulan ini? Tuan-tuan, yang ni
Surah Zumar juga, mungkin ayat 69. Cuba cek tengok, dia punya keadaan gelap sampai Allah suruh bermain lampu baru keluar lampu. Nah, kalau saya duduk sana habis kan, masya-Allah. Oh, Nabi akan keluar pergi cari umatnya yang tersangkut di kumpulan si. Yang ni perlu melalui perbicaraan, kerana dosa pun ada, pahala pun ada. Ini orang jenis macam ni, kumpulan si. Mereka inilah yang akan melalui perbicaraan. Timbangan mizan, Masya Allah, besarnya timbangan mizan. Satu persatu amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kaul yang mengatakan dalam keadaan telanjang bulat, nescaya kalau ada sedekah kita itu akan tukar jadi pakaian kita. Segala keaiban kita Allah akan papar sebelah ni. Kata ulama, malunya kita sampai pipi kita ni luruh jatuh. Masya Allah, macam tu punya malu kita. Subhanallah. Belum lagi titian sirat al-mustaqim. Masya Allah, semua perbicaraan ini akan makan masa tidak kurang daripada 50,000 tahun. Tu dia. Ada dalil. Masya Allah, tabarakallah. Andai kata kalau kita ada di situ, yang akan menyelamatkan kita apa dia? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam satu hadis, saya lupa di situ, likulli nabiyyin da'watun mustajabat. Fata'ajjalahu kullu nabiyyin da'wata wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, kata Nabi. Atau Nabi kata likulli nabiyyin da'watun mustajabat. Semua nabi diberi satu doa yang mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'wata. Semua nabi sudah memanfaatkan apa dia? Doa mustajab itu masa mereka ada di dunia ni. Fa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tapi aku, kata Nabi, simpan doa mustajab aku ini sebagai syafaat, sebagai penolong kepada umat-umat aku di hari kiamat nanti. Hebat dah Nabi Muhammad, hebat. Subhanallah. Nabi hidup fikir pasal kita saja sampai ke akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Nabi akan bawa syafaatnya. Masya Allah, Nabi akan selamatkan kita dengan syafaatnya. Tetapi ingat, bukan semua yang layak dapat syafaat Nabi. Yang tu kita kena ingat, Masya Allah. Sebab tu kalau nak dapat syafaat Nabi, ada 4 kriteria yang perlu ada dalam diri dia, kata ulama. Yang pertama apa dia? Yang pertama, kita wajib kena jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua umat Nabi Muhammad apa? Ada orang yang Nabi mengaku bukan umat aku. Saya tak mau cerita panjang benda ni. Kan, saya dia pergi ke politik pula, masya-Allah. Yang kedua, banyak bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bersalawat ke atas Nabi Allah. Ada satu riwayat sahih. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia tengok masya-Allah satu hari Nabi gembira, terlalu gembira. Jadi Aisyah pergi dekat Nabi, dia suruh Nabi baca doa, minta Allah ampunkan dosa-dosa Aisyah. Nabi pun baca, Allahumma ghafir li Aisyah, Allahumma ghafir li Aisyah ma taqaddama zanniha wa ma akharatu wa ma asratu wa ma a'lanat. Lebih kurang macam tu doa dia. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang Aisyah buat, yang dia buat secara terang-terang, yang dia buat secara sembunyi, dosa yang telah dia buat, dosa yang sedang dia buat, dosa yang akan dia buat. Bila Nabi baca doa macam ni, Aisyah menangis. Nabi tanya, kenapa kamu menangis ya Aisyah? Aisyah kata, ini air mata gembira ya Rasulullah, kerana engkau baca doa. Doa Nabi tidak ada hijab, mesti Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Tuan-tuan kalau nak tahu, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ni adalah seorang isteri yang Nabi sayang lebih. Salah seorang isteri yang Nabi sayang lebih. Habis isteri lain-lain semua Nabi tak sayang kah? Semua isteri Nabi sayang, tapi Aisyah Nabi lebih sikit. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang keempat, Fiqh Munakaat, dalam bab poligami ada satu doa Sunan Abu Daud Nabi selalu baca, Allahumma haza khasmi fima amlik fala talumni fima tamliku wala amlik. Ini lebih kurang doa macam tu Nabi baca. Ya Allah, inilah yang dapat aku sediakan atas sesuatu, atas semua yang aku miliki. Fala talumni fima tamliku wala amlik. Jangan engkau mencela aku atas sesuatu yang engkau ada tapi aku tak ada. Apa yang Nabi tak ada? Hati. Walaupun dari segi faraidnya Nabi sudah buat yang terbaik kepada semua isterinya, tapi dari segi kasih sayang Nabi sayang lebih ke arah Aisyah.
turun ayat surah An-Nisa ayat 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Dan kamu Muhammad tidak boleh berlaku adil dari segi kasih sayang ke atas isteri-isteri kamu walau harastum, walaupun kamu berusaha, walaupun kamu bersungguh-sungguh. Maknanya kalau kita ada 4 orang isteri, oi, larat kah? 4 orang oh. Seorang pun tak larat tidak. Dia jerkah elektrik putih. Abang elektrik putih, masya-Allah tabarakallah. Nah, bukan saya terkejut, elektrik terkejut kan. Kalau kita ada 4 orang isteri, mesti ada seorang yang kita cenderung ke arah dia. Sebab tu kasih sayang tidak diletak sebagai syarat dalam keadilan terhadap dalam poligami, masya-Allah tabarakallah. Isteri yang Nabi sayang pun Nabi baca doa sekali. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Ya Aisyah, wallahi innaha ladawati li ummati fi kulli salat. Ya Aisyah, aku sumpah demi Allah, inilah doa aku ke atas semua umat aku di dalam setiap solat aku, kata Nabi. Allahu akbar. Dikala kita yang lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang tak pernah doa kepada baginda, kadang mulut ni tak pernah selawat ke atas Nabi, tapi Nabi setiap solat Nabi baca, ya Allah ampunkanlah keseluruhan dosa-dosa umat aku. Allahu akbar. Masya-Allah. Selawat banyak-banyak ke atas Nabi. Itu. Yang ketiganya, hub Rasul, cinta Nabi. Selawat belum tentu kita cinta pada Nabi. Cinta Nabi ini macam mana? Kata Imam Ibnu Ar-Rijal Al-Hambali, dia kata hub Rasul, cinta Nabi ini yakni mengamalkan sunnah-sunnah Nabi di dalam hidup kita. Mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Bila kata sunnah Nabi, dia pergi menikah lagi satu. Oh lah dah. Awak menikah banyak ni sunnah Nabi kah? Menikah satu bukan sunnah Nabi ya? Malum setuju tak kalau saya kata menikah satu pun sunnah Nabi? Mesti mereka setuju. Pasal apa? Waktu Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, isteri pertama Nabi kan Khadijah, ada tak Nabi menikah lain? Tak ada. Lepas Khadijah meninggal, baru Nabi menikah lain. Tidak. Jadi kalau nak ikut cara Nabi berpoligami, tunggu sampai isteri pertama mati. Apa Ustaz? Tunggu dia lihat Ustaz, dia tak mati langsung Ustaz, nak buat lagu mana? Very simple. Sekarang AirAsia, penerbangan AirAsia, dia tawarkan tiket paling murah RM24 saja. Bas punya tiket pun tak ada macam ni murah. RM24 saja. Pergi mana? Sabah. Bawa bercuti ke Tawau. Jangan beli benda ni. Pelitung. Balik confirm kita balik seorang aja. Pelamba sunnah Nabi ada yang hampir buat benda ni. Pasal apa? Mai sembayang berjamaah. Sunnah Nabi dah? Sunnah Nabi. Zikir. Hari-hari zikir. Sunnah Nabi dah? Sunnah Nabi. Tapi Ustaz, kami nak zikir, tak tahu mau zikir apa Ustaz. Ikutlah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ajak pada kita. Hari Isnin, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hari Selasa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari Rabu, astaghfirullahal azim. Hari Khamis apa dia? Masya-Allah, subhanallahi lazimi wa bihamdi. Hari Jumaat, hari ini apa dia? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Esok hari Sabtu apa dia? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hari Ahad nanti apa dia? Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Susah kah? Tak ada susah mana pun. Boleh apa zikir macam ni? Masya-Allah. Istighfar, sunnah Nabi. Sedekah, sunnah Nabi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata, tidak pernah aku melihat dalam hidup aku orang yang bersedekah macam Nabi. Pasal apa dia tak kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Pasal apa dia tak kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Pasal apa dia tak kata Abdurrahman Auf? Kenapa dia tak kata Sayyidina Uthman bin Affan? Semua sedekah hebat apa? Tapi dia kata Nabi. Pasal apa? Sahabat-sahabat lain walaupun mereka sedekah banyak, tapi mereka ada harta lain. Nabi apa pun tak ada. Semua Nabi infak ke jalan Islam. Allahu akbar. Dan Nabi punya akhlak, tak ada seorang sahabat yang akan puji Nabi punya pakaian ke apa serban ke apa siapa. Puji saja Nabi akan buka bagi. Pernah Nabi dapat rida paling mahal, Nabi pakai kain rida tu keluar mai seorang sahabat, masya-Allah tabarakallah, cantik ya Rasulullah rida kamu. Nabi tanya, apa kamu berkenankah dengan rida ni? Sangat berkenan. Nak ambil. Tu dia. Nabi pernah dapat kambing daripada lembah ni sampai ke lembah ni penuh dengan kambing. Mai sahabat tengok, masya Allah banyaknya kambing ya Rasulullah. Apa hampa kagumkah dengan kambing ni? Kagum. Ambillah semuanya. Tu dia.
Tuan-tuan jangan amak Ustaz Syamugam jam punya cantik. Aku confirm takkan buka, masya-Allah. Ni pun aku balas daripada orang. Dan kita tak suruh buat lagu tu. Tapi sedekah ni sunnah Nabi dah. Sunnah Nabi buat. Buat sunnah Nabi, masya-Allah. Dan yang keempatnya, yang terakhirnya, pastikan tidak ada dosa-dosa besar dalam hidup kita. Dosa kecil, insya-Allah ada syafaat. Tapi dosa besar, Allah tak terima syafaat Nabi. Apa dia antara dosa besar? Baru tadi saya amak. Sengaja melambat-lambatkan waktu solat fardu tanpa ada sebarang alasan syar'i, dosa besar. Rujuk kitab 70 dosa besar ada disebut. Walaupun solat sah, perbuatan dia mengundang dosa besar tanpa ada alasan. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala bila matinya kita sempat bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, mudah-mudahan dengan taubat kita tu Allah impunkan kita di dalam kategori B, direct ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu saja daripada saya. Mudah-mudahan apa yang kita perkongsikan pada hari ini menjadi satu iktibar dalam hidup kita untuk kita senantiasa bermuhasabah diri kita, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kalau ada rezeki kita jumpa dalam kuliah-kuliah yang lain, masya-Allah, tabarakallah. Sebelum saya nak berhenti, tuan-tuan, ada satu pengumuman, masya-Allah, tabarakallah. Saya ada bawa sedikit jualan nasi Arab Mendi. Bukan saya masak, dia bagai nasi Arab, masya-Allah. Sahabat saya balik daripada Yaman, dia buka kilang ini di Ipoh, dia dengan isteri dia, masya-Allah. Dia paketkan beras tu, masya-Allah. Dalam beras tu semua perencak dia punya resepi semua ada dalam tu. Satu paket saya jual RM16. Satu keluarga 5 orang boleh makan. Kalaulah bulan Rabiul Awal kita nak muliakan Nabi dengan menghidupkan sunnah Nabi, belilah bagai itu, masak. Tapi ayam tak ada, ayam apa kena beli sendiri, masya-Allah. Ayam kan, daging kan kena beli sendiri, masya-Allah. Beli, masak, dalam talam, makanlah semua, masya-Allah, tabarakallah. Makan dengan satu keluarga. Suap isteri kita suap mulut kita. Ada satu maklum kata, "Ustaz, saya suap laki saya, Ustaz, keluar gigi palsu dia pun keluar sama, Ustaz. Poliden kuat-kuat, masya-Allah, tabarakallah." Nah, suap anak kita, barulah anak kita dengar cakap kita. Suap dengan penuh kasih sayang, masya-Allah, tabarakallah. Saya jual paling murah RM16 saja, masya-Allah, tabarakallah. Habis boleh. Tapi kalau tak sedap hamak dekat saya berani bayar balik duit itu, masya-Allah. Saya berani bayar balik duit itu. Memang sedap, subhanallah. Apa tak dengan RM16? Sebab saya pun sedang kutip dana untuk buat kelas pengajian saya sendiri. Saya buka satu pusat Talaki Al-Mursyidin, masya-Allah. Saya tubuhkan pusat ini khusus untuk mualaf saja. Orang yang baru masuk Islam, tak ada tempat pengajian. Tak ada tempat pengajian bagi mereka, masya-Allah. Jadi saya nak berhikmat, umur saya pun sudah 42 tahun. Umur ini Allah sebut dalam Quran, hatta iza balagha ashuddahu balagha arba'in. Apabila kita dewasa dan mencapai umur 40 tahun. Ingat, Nabi pun dilantik sebagai seorang rasul pada umur 40 tahun. Jadi kita ni sudah 40 tahun, jaga-jagalah dengan usia tu. Saya pun sudah 42 tahun. Saya nak berhikmat, kesian orang-orang baru masuk Islam, kadang mereka dihalau keluarga, tak ada tempat. Nak kata pusat tahfiz tumbuh macam cendawan, betul tak? Melambak pusat tahfiz tu ada, tapi pusat nak jaga saudara baru ni ada tuan-tuan, masya-Allah. Ada pun kadang-kadang mereka tak mau terima, saya tak nak hamak lah, masya-Allah. Dan saya pun bertugas di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang juga sebagai guru fardu ain juga, masya-Allah. Saya tak mau cerita banyak lah. Jadi kalau tuan-tuan ada rezeki yang lebih Allah bagi, saya buka dekat situ UTC tu kan, bus station tu kan, depan dia ada bangunan direct tu kan, MPSP punya kan. Salah satu pejabat tu sahabat bagi dekat saya, baru pasang kapet saja, belum dengan mejanya, kerusinya dan sebagainya, masya-Allah. Banyak juga saya perlukan. Jadi kalau tuan-tuan ada rezeki lebih Allah bagi, nak kongsi dengan saya, nak tolong saudara baru, masya-Allah, mudah-mudahan Allah gantikan balik semua itu dengan pahala yang luar biasa. Jangan risau, sebab Allah janji dalam Quran, dalam surah Sabah ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Wa ma anfaq, apa saja kamu infak ke jalan Allah, fahuwa yukhlifu, aku akan gantikan balik, kata Allah Subhanahu wa taala. Yakin pada Allah, sama-sama kita tolonglah mereka-mereka ni. Islamnya mereka kerana Allah yang pilih mereka, bukan mereka yang pilih. Islamnya saya pun Allah yang kurniakan Islam ni pada saya. Hatta bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jaga Nabi daripada kecil sampai besar, Abu Talib pun, masya-Allah, tak dikurniakan dengan hidayah. Orang macam kami ini Allah kurniakan hidayah. Subhanallah, kalau fikir boleh sebab, tuan-tuan, masya-Allah. Saya tak terfikir dalam hidup saya akan jadi macam ni. Saya tak pernah fikir dalam hidup saya akan jadi
seorang Islam. Sedangkan bapa saya adalah seorang Sami India paling besar di Pulau Pinang. Tok Wan saya Sami pertama pijak Pulau Pinang. Bukan Sami Welu, Sami India. Masya Allah, tabarakallah. Saya bila mereka kata Ustaz Syamugam anak Sami, mereka ingat saya anak Sami Welu. Saya dengan Sami Welu tak ada kena mengenal langsung. Dan saya dengan Siva Ganggau pun tak ada kena mengenal langsung. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itulah tuan-tuan. Kalau nak bagi zakat pun, mudah-mudahan saya terimalah zakat itu. Sama-samalah kita bantu mereka ni, Masya Allah. Kalau tak ada apa, kalau dah cukup dah modal tu, saya akan start kelas dalam bulan 12 ni. Kau sahabat-sahabat saya ramai balik daripada Mesir nanti, Masya Allah, mereka pun setuju nak main mengajar, Masya Allah. Ini satu jihad, Masya Allah. Nah, jadi cukup sekadar itu saja tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Nanti carilah, saya ada bawah tu, saya letaklah bawah itu. Kalau tuan-tuan nak beli dan rasalah. Itu saja. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan ke semua dosa-dosa kita, termasuk ahli keluarga kita, anak-anak kita dan orang-orang yang kita kenali dan kita sayangi. Mudah-mudahan dengan itu Allah jadikan kita orang-orang yang akan duduk selama-lamanya di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kekasih hati kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja daripada saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Masya-Allah, tabarakallah. Saya pun orang Sungai Petani juga, masya-Allah. Saya sudah beli rumah di sini dekat Taman Suruling, saya duduk di situ. Kalau jumpa saya di luar, tegurlah saya macam adik-beradik tuan-tuan. Anggaplah saya pun salah seorang ahli keluarga tuan-tuan juga, masya-Allah. Kalau jumpa saya di kedai makan, tolong bayar, masya-Allah, tabarakallah. Simpan dalam hati elok benda ni. Nah, jadi itu saja daripada saya. Haza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم.